Hai, selamat sejahtera. Dalam video ni kita akan bincang pasal mata pelajaran matematik chapter 7, iaitu jisim, panjang dan isi padu cecair. Okay, first kita start. Apa tu panjang? Panjang tu ialah jarak antara dua titik atau dua tempat. Okay, contohnya inilah titik A, ni pula titik B. Okay, so jarak antara dua ni, contohnya kalau kita ambil pembaris, kita dapat 5 cm. So panjang antara titik A dengan titik B ni 5 cm. Okay, faham? So cara nak ukur jarak ialah kita kena ambil pembaris, dan dari pembaris tu kita kena letak objek tu dekat angka 0. Lepas tu bila angka kosong tu, kita tengok lagi satu angka tu. So lagi satu angka tu menunjukkan panjangnya sesuatu objek tu. Contohnya macam ni. Kita ada pensel kat sini. Okay, lepas tu kat sini kita ada pembaris. Okay, kat sini bacaan dia kosong. Lepas beberapa, contohnya dekat sini bacaan dia 5 cm. Okay, so kat sini kita dapat tahu panjang pensel ni ialah 5 cm. Okay, so tu asas dia. Okay, bila kita nak tengok berapa banyak unit ukuran yang ada dalam untuk nak tahu berapa panjangnya sesuatu objek tu, kita ada banyak. Kita ada unit mm, lepas tu kita ada cm, lepas tu kita ada m dan juga km. So apa empat ni? Yang ni milimeter, yang ni pula sentimeter, yang ni meter, yang ni pula kilometer. Okay, semua ni kita pakai untuk ukur jarak antara dua titik ataupun dua tempat. Okay, so tapi si meter ni dia unit asas dia. Faham tak? So contohnya kalau ada satu objek ni, dia 1 meter. Tapi kalau kita nak sebut panjangnya objek tu dari segi cm, dia jadi 100 cm. Sebab apa? Semua ni dia sama, tapi dia ada hubung kait dia tu, yang di mana kita kena darab dengan sesuatu nombor untuk kita tukarkan dia daripada satu unit ke unit yang lain. Okay, so hubung kait antara unit-unit ni ialah dari mm ke cm, kita kena bahagi 10. Dari cm ke meter, sentimeter ke meter, kita kena bahagi 100. Dari meter ke kilometer, kita kena bahagi 1000. Ingat dari kecil ke besar kita bahagi. Okay, dari besar ke kecil kita darab. Sebab tu dari kilometer kita tukar meter, kita darab 1000. Dari meter ke sentimeter kita darab 100. Dari sentimeter ke milimeter kita darab 10. Faham tak? Dari kecil ke besar kita bagi, dari besar ke kecil kita darab. Okay, so ini hubung kait dia. So kalau orang tanya, 1 kilometer tu berapa meter ya? So 1 kilometer darab dengan 1000. Jawapannya 1000 kilometer. Kalau orang tanya, 1 kilometer tu berapa meter
So kita jawab 1000 meter. Okay? Okay, itu je pasal panjang ni. Okay, sekarang ni kita nak cakap pasal berat ataupun G-save. G-save dengan berat ni, kalau untuk level korang, anggap je lah benda sama G-save dengan berat ni. So, okay, berat tu apa? Okay, kalau nak explain yang mudah punya, berat tu berapa berat lah badan kita ni. Tu je lah benda explanation yang senang. Tapi kita tengok dalam secara khususnya, kalau berat ni dia tak boleh ubah. Dan kalau kalau satu objek tu berat dia 1 kg, dia memang 1 kg. Faham tak? Kalau ada 2 objek tu, maksudnya berat keseluruhannya dia jadi 2 kg. Okay? Contohnya kalau ada satu bola ni 1 kg lah kan. So kalau orang tanya, kalau ada 3 bola, berapa dia punya berat? So kena darab 3. Sebab apa? Sebab ada 3 bola. Okay? Jawapannya 3 kg. Okay? Itu dia punya asasnya. So dalam kg, dalam berat ni, apa unit ukuran yang kita pakai? Kita pakai dalam level sekolah rendah ni, kita pakai kg dan juga gram. Kg ni kilogram. Okay? So macam panjang tadi, dua ni benda sama, tapi dia ada hubung kait dia antara dua benda ni. Faham tak? Sebab ni kg ni kita biasa guna untuk benda yang lagi berat. Gram ni biasa benda yang lagi ringan. Contohnya berat badan manusia, kita pakai kg, kita tak pakai gram. Sebab manusia berat. Okay? So kg ke gram, kita darab 1000. Gram nak pergi kilogram, kita bahagi 1000. Ini hubung kait antara kilogram dan juga gram. So kalau orang tanya 340 gram tu berapa kg? So kita ambil 340 gram, kita bahagi dengan 1000. Sebab gram ke kilogram. Ingat, kecil ke besar, bahagi. Besar ke kecil, darab. So kita bahagi dengan 1000. So kita akan dapat 0.34 gram. Okay, so mudah je ini. Sekarang kita beralih ke isi padu cecair. Isi padu cecair ni apa? Isi padu cecair ni dia menunjukkan berapa banyak kuantiti air yang ada dalam bekas mana-mana je lah. Boleh jadi bekas cawan ke. So dalam cawan tu dia akan ada kuantiti air. Okay? Kalau kita nak tahu kuantiti air tu, kita kena measure. Okay? Kuantiti air tu. So kuantiti air tu ialah isi padu air. So benda ni kena ingat isi padu air, kalau kat bekas yang besar, kalau kita contoh kita ambil kita ukur dia punya air ni 500 ml. Lepas tu air yang sama ni kita masuk dalam bekas yang kecil. Okay? Bekas yang besar kita masuk dalam bekas yang kecil, dia punya isi padu tetap sama, 500 ml.
Okey, dia tak boleh berkurang ataupun tak boleh menambah. Kalau nak kurangkan, tuang air tu keluar. Lepas tu kita ni kita ukur berapa banyak isi padu air yang ada. So, yang tu asas dia lah. Dia isi padu air takkan tukar kalau bekas dia tu kita tukar. Isi padu takkan sesekali tukar. Okay? Dalam isi padu cecair ni, kita ada 2 unit lah untuk sekolah rendah punya level, iaitu liter dan juga mililiter. Okay? Okay, dua benda ni sama. Kita pakai untuk nak tahu kandungan air dalam bekas, kan? Tapi dia punya kuantiti tu lain. Liter biasanya untuk benda yang kuantiti air dia lagi banyak. Mililiter pula biasanya untuk air yang lagi sikit. Okay? So, macam tadi, panjang dengan jisim, dia ada hubung kait dia. Liter ke mililiter, liter ni lagi besar, mililiter lagi kecil. Okay? Liter ke mililiter kita darab 1000. Sebab ingat, besar ke kecil kita darab, kecil ke besar kita bahagi. So mililiter ke liter kita bahagi 1000. So kalau ada orang tanya, 12 liter tu berapa mililiter ya? So 12 liter berapa mililiter? Kita tengok hubung kait dia kat sini. Nak tahu kita kena darab 1000, sebab dia tanya liter ke mililiter. So kita ambil 12, kita darab 1000. So kita akan dapat 12,000 mililiter. Jelas? Jadi itu je lah pasal isi padu cecair ni.